dibawa budak lelaki. Budak tu kencing. Dalam hadis yang kedua, dia kata Ummi Qais binti Mihsan bawa anak lelakinya yang masih kecil. Kalau Imam Bukhari bermaksud nak ayat kanak-kanak lelaki dan perempuan sama hukumnya, tentu dia kena buat maris. So, kau hadis yang menunjukkan perempuan juga lagu tu. Tak. Kedua-dua hadis di bawah bab ni berkenaan dengan kanak-kanak lelaki. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan mazhab Imam Bukhari dalam hal ini, dalam perkara ini ialah yang pertama, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang belum cukup umur 2 tahun dan belum memakan sesuatu yang lain selain susu ibunya, suci dengan direnjis. Najis juga. Nak menyucikannya itu, cara dia itu, itu berbeza. Golongan yang pertama ni kata suci dengan direnjis. Najis juga. Bila kena tu najis. Tapi bagaimana cara nak menyucikannya? Pada cukup dengan direnjiskan saja. Ini golongan yang pertama, termasuk Imam Bukhari. Sebab lebih kuat gitu. Tetapi golongan yang kedua yang mengatakan pendapat Imam Bukhari ialah yang kedua, bukan yang pertama. Dia faham daripada perkataan baulis sibyan, kanak-kanak. Ini umum, lelaki dan perempuan. Mana kalau nak guna untuk umum akan digunakan perkataan ini. Walaupun dalam hadis dia tak ada, hadis kedua-dua hadis ni berkenaan dengan kanak-kanak lelaki, bukan kanak-kanak perempuan. Tak ada kanak-kanak perempuan. Bukan bermakna hukum air kencing kanak-kanak perempuan dengan syarat tadilah tidak sama dengan air kencing kanak-kanak lelaki. Sama juga. Cuma oleh kerana tak ada hadis, dia tak mari. Oleh kerana tak ada hadis, tidak berlaku kepada Nabi SAW. Dia riba orang mari kepada dia tu kanak-kanak perempuan. Tidak berlaku begitu. Maka tak ada lah. Kalau berlaku begitu, dia akan buat gitu juga. Dia faham gitu. Adapun orang yang kata tidak, ada beza, dia pegang dengan hadis yang lain, tapi hadis itu tak ada dalam Bukhari, tidak menepati syarat Bukhari walaupun sahih, iaitu yunzahu baulul ghulam wa yughsalu baulul jariyah. Direnjis air kencing kanak-kanak lelaki dan dibasuh air kencing kanak-kanak perempuan. Hadis tu dia pegang dengan itulah, ada beza. Tetapi itu hak Nabi SAW sebut, dan diriwayatkan oleh Tabarani dan banyak lagi yang lain lebih kurang tu. Sebab itulah kebanyakan ulama kata ada beza ni. Di antara air kencing kanak-kanak lelaki dengan perempuan ni ada beza. Kalau kita perhati kebanyakan hadis dia ada sebut lagu tu. Kalau kanak-kanak lelaki dengan syarat tadi, cukup dengan direnjis, sudah memadai dah. Kanak-kanak perempuan tak boleh direnjis begitu, tapi kena basuh, supaya basuh najis-najis yang lain. Air kencing kanak-kanak lelaki itu pun najis juga, tapi suci dengan direnjis saja. Itu pendapat yang kedua. Ada pendapat Syafi'i apa semua, itulah. Tapi satu lagi pendapat yang ketiga, Imam Abu Hanifah, Malik dan ramai lagi yang lain, dia kata serupa aja. Air kencing kanak-kanak lelaki dengan perempuan serupa, tidak memadai dengan direnjis. Air kanak-kanak lelaki kena basuh supaya tular, supaya dengan kita kena basuh air kencing kanak-kanak perempuan juga, walaupun belum makan apa-apa selain daripada susu ibunya, walaupun belum cukup umur 2 tahun, apalagi kalau lebih, supaya maknanya sama-sama kena basuh. Sama-sama kena basuh. Hadis-hadis ini dia kata tidak menunjukkan tidak basuh. Baik, kalau orang kata ni hadis ni dia sebut tadi Nabi SAW berenjis saja tapi tidak basuh. Hadis yang kedua terutamanya. Kalau hadis yang pertama tu menuangkan air di atas tempat kencingnya, kalau tu menuangkan air itu maknanya basuh juga.
Dia kata sini tidak jelas menunjukkan tidak basuh. Cuma tidak basuh gemuk. Kita tengok riwayat yang lain. Misalnya dalam Abu Daud ke lain-lain, fanadhahu walam yaghsilhu ghaslan. Dia ada tambahan. Bukan walam yaghsilhu saja, tapi walam yaghsilhu ghaslan. Dengan ada tambahan ghaslan itu maknanya basuh juga, tetapi tidak basuh sungguh-sungguh. Supaya basuh najis lain, tidak. Basuh gomor, tidak. Tapi basuh juga, bukan renjis. Dia faham gitulah. Hadis yang pertama tidak menunjukkan renjis, bahkan menunjukkan Nabi SAW menuangkan air. Tuang air makna basuh juga. Tidak kata renjis ni maksud termasuk dalam renjis ni lagu mana? Dia kita retik air kata. Biar kira-kiranya lebih banyak daripada air kencing, dan mungkin ia menitis beberapa titik. Itu satu. Itu yang diterima oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, direnjiskan walaupun tidak titik. Tidak titik. Renjiskan air jadi lebih basah lagi. Kira-kiranya lebih banyak lah daripada air kencing. Tidak mesti titik tu, tak titik pun tak apa. Itu maksud renjis di sini. Bila kita buat gitu, sudah. Tapi golongan yang ketiga yang kalau lagu tu kau banyak lagi, melarat lagi lah air kencing, kata dia. Dengan kita simbah air tu, dia kau melarat lagi. Kalau tadi setumpuk bersatu, ni kau besar, tambah dengan air, dan tidak mengalir. Air tu tidak mengalir. Nak pergi mana? Pergi situ juga. Tapi orang-orang dalam mazhab Syafi'i misalnya, mereka mengatakan air tu bila mari, bila dia mari, dia mengalahkan, mengubah. Itu teori dia lah. Mengubah keadaan najis. Hak najis jadi berubah, walaupun tidak titik, walaupun tidak mengalir. Kita nak mana dah, Nabi kata gitu, terima lah. Dia pegang hak tu. Tetapi Abu Hanifah, Malik dan lain-lain kata dah, tak boleh suci. Tak boleh suci. Dia serupa dengan najis-najis lain. Serupa, lelaki perempuan serupa, kena basuh belakang. Sebab apa? Kita tengok kalau hadis-hadis yang menyebutkan perkara ni kan, dia ada 5 lafaz digunakan. Cara nak menghilangkan najis kanak-kanak lelaki ni ada 5 lafaz. Yang pertamanya, ni dalam hadis yang pertama kita ni, fa atba'ahu iyyah, itba'ul ma, itba'. Yang kedua, dalam setengah-setengah riwayatnya disebut nadh, fa nadhahu, nadh. Yang ketiga, lam yaghsilhu, tidak basuh. Yang keempat, rash. Dia guna perkataan rash. Rash ni maknanya renjis lah, retik. Yang kelimanya, ghasl, basuh. Ada 5 macam. Kalau kita perhati, kata dia, 5 ni perhati bermula. Sebenarnya tidak ada yang menunjukkan renjis, betul-betul renjis. Dari segi bahasa Arab, ia boleh membawa makna basuh juga. Tu satu dia tak terima tu. Sebab apa? Kalau perhati semua ni, dia menunjukkan begitu. Kalau atba'ahu iyyahu, makna menuangkan air. Menuangkan air ni tidak retik, tidak renjis. Tuangkan air ni cara basuh juga. Itu. Kalau kita kata sob itu pun mana cuah air, tuang air, sama juga, lebih menunjukkan basuh. Kalau ghasl, basuh tu memanglah makna basuh. Kemudian kalau nadh, itu mungkin mengelirukan sikit, mungkin agak kuat sikit balik orang kata boleh renjis ataupun retik. Sebab perkataan nadh dan rash, 2 perkataan. 2 perkataan ni pun bagi orang yang kata najis, air kencing kanak-kanak lelaki dan perempuan ni sama, dia takwil lagi. Dia kata kita kena tengok hadis lain.